Kita ada lebih kurang 91 peserta. 91. 92. Jadi kepada anda yang berada pada sesi malam ni, untuk makluman sebenarnya sesi ini kejap lagi kita rakam dan kita akan muat naik juga semula untuk ulang tonton lah. Jadi bagi mereka yang sama ada terlewat masuk ataupun ada excuses semasa sesi sedang berlangsung, jangan bimbang. Sesi ini kita rakam. Once the page dah sedia dan boleh masuk dan daftar, sebab MOE sekarang encourage cikgu-cikgu menggunakan ID yang untuk masuk yang diberikan oleh setiap guru, yang diberikan kepada setiap guru. Jadi make sure continue to use ID yang diberi oleh MOE yang melalui Delima, dan pada masa yang sama untuk Apple Teacher tu guna email yang diberi oleh MOE tu. Jadi senang mereka nak tengok cikgu-cikgu telah pun mempunyai kemahiran-kemahiran yang dia expect untuk cikgu nanti. So page untuk mengeluarkan pendaftaran itu, saya sedang mendapatkan kelulusan daripada pihak atasan. Jadi apabila dia dah ready nanti, page itu akan appear di sinilah. Tapi for the time being, pastikan cikgu bila masuk ke Delima datang ke page Apple, sebabnya di page Apple ni banyak nanti update-update bahan yang kita akan letak. Ini di mana L letak buka Delima, tetapi kemudian mungkin dalam seminggu 2 minggu lagi kita akan dapatkan satu page untuk cikgu daftarkan your Apple Teacher tu di dalam Delima. Okay. Okay, terima kasih Kak Wan atas explanation tu, sangat clear. Okay, biar saya buka cam lah supaya tahu online ke ataupun offline pada laptop ni. Okay, 9.16. Maybe kita should start sebab kita sudah ada 113 yang berdaftar. Kita ada tadi terkini saya nampak dalam 400. Telegram kita ada 440. Sebenarnya angka ni dia meningkat 2 kali ganda. Sebelum ni di pendaftaran dalam 100 lebih, 200 lebih, tapi dalam masa 3-4 hari ni dia meningkat 2 kali ganda. Terkejut juga sebenarnya. Okay, apapun terima kasih kepada anda di luar sana yang sudi join. So, okay Fazilah. Okay. Boleh start, host. Alright. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua bakal-bakal Apple Certified Teacher bagi tahun 2020. Okay, malam ni saya adalah moderator kepada sesi pertama kita, iaitu sesi tentang Apple Teacher, Future Educator, dan pengisiannya adalah berkenaan dengan introduction. The first one, introduction of Apple Teacher, and then how to create and log in Apple ID, what is Apple Teacher Learning Center, and how to earn badges for iPad. Okay, ini ialah yang pertama lah. Dan saya perkenalkan juga kita punya guideline sepanjang sesi pada hari ini. Rasa cikgu pun dah biasa kan. Okay, the first one is please ensure your mic is mute during the session. And then second one, this is a recorded session. So cikgu-cikgu yang tak berpeluang ataupun para pendengar tidak berpeluang untuk mendengar hari ini, kita akan ada record session. Kemudian sila gunakan sepenuhnya chat feature untuk tanya apa-apa soalan. Saya akan berada di sesi chat untuk cater soalan-soalan yang akan ditujukan. Kemudian yang last sekali, do not use the screen sharing feature when China is sharing his or her presentation. Iaitu tidak dibenarkan menggunakan screen sharing itulah. Okay, saya perkenalkan kita punya presenter yang tidak asing lagi, Cikgu Elga Melo, semua orang mesti kenal. Dia berada di mana-mana kan.
Alah. Okay, Cikgu L dulu. Tak adalah, cuba dulu. Okay, seperti yang kita lihat di skrin ni, tengok sejarah perkhidmatan dia daripada 2003 hingga 2020. Okay, dan Cikgu L memang terkenal lah di kalangan Apple teacher ni. Dia selalu sharing di Facebook dia dan juga di Telegram lah. Okay, kita silakan Cikgu L. Tanpa buang masa, kita silakan Cikgu L untuk meneruskan sesi. Okay, terima kasih Cikgu Fazila. Okay, melambung by the way, thanks a lot Cikgu Fazila sebagai moderator dan host kita pada hari ini. Okay, dan terima kasih juga kepada anda di luar sana yang sudi join kita punya sesi untuk yang kali pertama. Okay, Road to Apple Teacher. Tajuk kali ini adalah Future Teacher lah, insyaAllah. Jadi ini serba ringkas lah pengenalan kenapa kita nak buat sesi webinar ni. Sebab sebenarnya tujuannya kita nak bagi sedikit knowledge kepada warga pendidik di luar sana, dan ini merupakan selaras dengan untuk memantapkan guru kita dengan kemahiran lah, dengan kemahiran pendigitalan melalui Delima, dan hasrat ATC juga sebenarnya kita berhasrat untuk menghasilkan lebih kurang 2,000 certified Apple Teacher. Okay. Jadi sebab tu kita mensasarkan mengadakan webinar agar hasrat ini tercapai. Okay. InsyaAllah kepada anda di luar sana yang join pada sesi ini, jangan memang kita akan cuba bantu anda bagaimana untuk mendapatkan sertifikat ni, sijil yang ini. Okay. So ini adalah tujuan bengkel yang akan kita jalankan pada hari ini. Ini untuk hari ini je. Okay, jadi kita nak bagi tahu, nak tunjuk kepada anda apa yang ada dalam Apple Teacher Learning Center, dan juga kita nak bantu cikgu untuk memahami aplikasi pada peranti Apple untuk tujuan pendidikan. Hari ini fokus kepada iPad, untuk 12 hari bulan fokus kepada untuk Mac, dan pada 16 kita akan fokus kepada coding, Switch Playground. Okay. Dan kita juga akan mendedahkan cara bagaimana nak dapat Apple Teacher Certificate, dan sebenarnya apakah kelebihan dan manfaat menjadi Apple Teacher. Sebab ramai yang tanya, ada yang tanya apa advantage yang kita dapat kalau kita menjadi Apple Teacher. So saya akan terangkan selepas ni, insyaAllah. Okay. Ini berkaitan dengan jadual dia lah. Jadi untuk maklumat anda, untuk menjadi Apple Teacher, kita ada dua peranti. Ada dua peranti. Okey, mungkin sebab ramai tak mute tu, kita boleh tolong mute kan? Cuba Zila. As a co-host boleh mute. Okey, minta kerjasama kepada sahabat-sahabat, kepada pendengar di luar sana, anda boleh mutekan dulu. Alright. Thank you. Okey, so maknanya ada dua jenis platform lah, iaitu melalui Mac ataupun iOS. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan lebih pada fokus kepada untuk iPad. Okay. Dan anda juga berpeluang untuk belajar kemahiran baru terukai sumber untuk mengetahui aplikasi Keynote, GarageBand dan iMovie yang akan kita sharingkan sepanjang sesi nantilah, termasuk juga untuk numbers dan pages di sini. Okay. Dia ada 6. Okay. Kalau anda perasan sebenarnya anda beruntung untuk saya nampak dia dah upgrade. Semasa ambil tahun lepas, dia ada 8 badges yang kita kena collect minima untuk mendapatkan Apple Teacher Certificate. Tapi yang terbaru ni dia tengok dah tinggal 6 dah. Maknanya nampaknya macam dia lebih memudahkan cikgu lah untuk mendapatkan sertifikat untuk kali ini. Okay. Okay. Yang ini saya nak tunjuk kalau yang sebelum ni, kalau anda dapat lihat di sebelah skrin saya ni, sebelah kiri ni. Kalau dulu memang banyak nak dapatkan sertifikat ni, kalau melalui yang sebelah kiri adalah iPad, sebelah kanan adalah Mac. Kita untuk iPad sekurang-kurangnya kena ada dapat 8 badges baru boleh declare you as a Apple Teacher for iPad. Okay, jadi saya lihat sekarang ni untuk yang Creative with iPad dah tak ada, Productivity with iPad pun dah tak ada dah. Okay, so nanti kita akan lihat dalam portal tu nanti. Okay. So, kalau anda memenuhi semua kriteria tadi, iPad dan Mac bersama sekali dengan yang coding punya badges,
So anda akan dapat sebagai Apple Teacher The Ultimate Gold Star. Okay. Yang ini pengiktirafan yang paling tinggi lah apabila anda dah collect semua badges yang ada. Okay. Alright, apakah manfaat yang anda perolehi kalau anda menjadi Apple Teacher? Ini sesi kita belum start lagi. Jadi saya nak bagi tahu serba sedikit what advantage you will get when you be a Apple Teacher. So satu, anda dapat menggunakan secara legal Apple Teacher Profile Picture. Contoh yang macam sebelah kanan tu. Dan anda juga dapat menggunakan logo. Logo ni, logo Apple Teacher ni memang dia akan emailkan dua. Satu yang warna putih dan satu lagi yang warna background dia hitam. Alright, so anda boleh gunakan lah pada email anda dan sebagainya. Anda boleh gunakan secara legal lah. Dan kedua, anda boleh join Apple Teacher Gathering sebab kita ada planning untuk buat gathering. So kepada mereka yang ada sertifikat ni, apabila anda berdaftar nanti, okay, di akhir sesi, selepas 3 sesi ni, mereka yang dah dapat kita akan bagi link untuk registration. So apa saja info berkaitan dengan program Apple Teacher ataupun gathering kita akan informkan kepada anda. Okay. Dan anda juga dapat join beberapa workshop yang dianjurkan secara percuma. Okay. Melalui trainer-trainer ni. Okay. Dan selain daripada itu juga, selepas anda collect all the badges, sebenarnya anda berpeluang untuk upgrade kepada APLL yang ini yang saya difahamkan yang akan coming soon lah. Apple Learning Leaders melalui MOE dan sebagainya. Ini yang kita maklumkan tadi. Kemudian APLP, Apple Professional Learning Provider, APLPS sebenarnya ni Specialist, dan ADE, Apple Distinguished Educator. Right? Hantar mesej malam tu ni. Oh, dah hantar mesej kepada Cikgu Zamrud. Okey. Dan keempat juga sebenarnya anda boleh berpeluang untuk upgrade skill anda lah dan knowledge. Dan AJK juga kita juga bercadang selepas habis sesi ni, sekiranya mereka yang berdaftar, yang register, mana-mana yang dah dapat sertifikat, di akhir sesi nanti kita selepas habis 3 sesi kita akan buat satu sesi khas. Kita akan buat lucky draw lah. Okay. Ini daripada Rustia. Right. Okay. So ini adalah bermulanya pendaftaran. Saya yakin anda semua dah daftar. Kepada mereka yang bukan di bawah MOE, anda terus boleh pergi kepada appleteacher.apple.com. Okay. Untuk sign, untuk login dalam Apple Teacher Learning Center. Dan kepada mereka yang melalui MOE, okay, saya akan cuba tunjuk saya tunjuk sebentar lalu. Kepada mereka yang daripada bukan melalui KPM, anda terus boleh pergi kepada, anda type saja Apple Teacher. Okay, saya cerita sikit. Right, anda terus pergi kepada website Apple Teacher Learning Center. Okay. Dan terus boleh menggunakan sign in dan anda boleh masuk. Okay. Kepada mereka yang dari MOEDL, daripada cikgu KPM, kalau anda nak mendapat keistimewaan yang macam kita nyatakan tadi melalui program MOE selepas ini, so anda masuk melalui MOEDL, iaitu type moe.edu.my. Okay. So dia akan masuk terus kepada portal Delima ni dan anda log masuk macam biasalah. Okay, log masuk, pilih ID anda. Okay, yang bawah ni lah, macam saya yang bawah ni. Dan pergi kepada guru. Okay, apabila dah masuk menu guru, pergi dekat atas ni, aplikasi dan pilih Apple. Okay, so ada beberapa step lah. Di sini anda boleh join as Apple Teacher. Okay, ataupun sign in. Ataupun bagi yang baru nak create, boleh juga masuk melalui MOEDL, create Apple ID. Okay, bagi yang baru nak create melalui ID MOEDL.
Okay, clear cikgu So ada juga yang tanya macam mana kalau dah ada bagi cikgu KPM yang ada ID lama, mungkin kepada yang baru masuk saya akan terangkan sekali lagi lah seperti lalu. Macam saya juga untuk ID Apple ID kita dan iCloud untuk iTunes tu kita tak payah usik pun. Macam saya masih kekalkan lagi, tak ada isu. Okay. Cuma macam saya nak join kepada program MOE punya Apple Teacher, jadi saya sign in dengan ID MOEDL. Okay. Bila saya dah sign in, pergi dekat profile, kita akan nampak di sini. Kita sign in as ID ni. Okay. Alright, saya harap clear Jadi ada yang tanya dah kalau sebelum ni dah dapat sertifikat macam mana? Macam saya maklumkan tadi, yang kalau dah dapat sertifikat yang sebelum ni macam kami trainer ni pun tak ada masalah. Itu adalah kita dah dapat dah. Sebab kita dah jawab untuk badges sebelum ni. Tetapi untuk program khas di bawah D5, so kita kena menggunakan ID MOEDL dan sama juga macam kami pun retest balik semula. Kita collect semula badges ni sebab saya lihat ada soalan-soalan baru pula. Okay, melalui 6 badges. Kalau dulu kita di sini ada 8 badges. Dulu ada 8 badges sini, sekarang ni dah tinggal 6. So maknanya lebih mudah lah sepatutnya. Okay. So selepas nanti kita akan lihat apakah soalan-soalan dia. Okay. Alright. So macam saya maklumkan tadi, kalau anda tak ada ID, boleh create your ID anda. Ini adalah Apple Teacher Learning Center. Okay. Dan di sini sebenarnya untuk maklumat anda, melalui Apple Teacher Learning Center di situ, kalau untuk learning skill dan earn badges for iPad, di situ ada 60 topik yang anda boleh belajar. Yang latest ni ada 60. Okay. So di mana benda tu? Saya akan tunjuk sebentar dulu. Jadi bila anda dah sign in melalui ID anda, pergi dekat home di sini. Anda scroll sedikit, nampak tak di bawah ni? Learning skill for iPad, learning skill for Mac. Ini untuk earn badges. Okay. Jadi kita galakkan sebaiknya anda learn dulu skill for iPad. Yang ini saya kata tadi ada 60 topik. Okay. Di sini ada 60 topik yang boleh anda pelajari. Okay. Saya kecilkan sikit. Right. Ada lebih kurang 60 topik di sini yang boleh kita anda pelajari. Okay. Topik pertama Apple, di sini ada lebih kurang dalam 12 topik untuk topik utama. Pages for iPad, Keynote for iPad. Okay. Dia ada numbers, iMovie for iPad. So sebenarnya secara tidak langsung di sini melalui Apple Teacher Learning Center ni, dia dah ajar anda bagaimana nak gunakan tools yang ada pada apps di iPad. Okay. Ini adalah untuk apps education yang kita gunakan. Macam GarageBand ni untuk anda gunakan instrumen, untuk anda create music, untuk anda create background sound dan sebagainya. Okay, untuk anda buat podcast, everything semua boleh menggunakan GarageBand. Okay, kalau nak editing boleh menggunakan apps iMovie. Okay, kalau numbers ni dia lebih kurang macam Excel lah. So anda boleh gunakan numbers untuk organize anda punya, kalau bagi mereka yang biasa menggunakan table, nak masukkan formula dalam table, so boleh gunakan numbers. Okay, kemudian Keynote untuk anda gunakan presentation. So di dalam presentation tu anda boleh create lah slide, boleh masukkan gambar, boleh drawing dan sebagainya. Okay. Dan yang ini pula pages. So pages untuk anda buat dokumen lah, untuk anda create report, poster dan sebagainya. Dan kelebihan dia yang saya nampak, semua apps ni dia boleh sync antara satu sama lain. Okay. Apa yang ada di dalam pages kita boleh import pergi ke Keynote. Apa yang ada di Keynote kita boleh import ke pages. Okay. Dan kita terus boleh masukkan kepada numbers dan iMovie. Bila kita export image ke, kita export sound, kita export GIF, movie, terus boleh edit melalui iMovie. Okay. So saya akan ambil satu topik dulu. Okay. Laju sangat tak cikgu?
Cikgu L, Ya saya. just nak tanya je, kalau pada badges tu kan, ada Okey. 6 warna kuning tapi ada 2 biru untuk iPad dan juga Mac. Okey. So apa beza yang kuning dengan biru tu? Terima kasih. Okey. Sama-sama. Okey, terima kasih Doktor. Baik, berkaitan dengan soalan doktor tadi, sebenarnya kalau anda perasan, bagi mereka yang dah biasa menggunakan Mac, kalau anda menggunakan iPad, iPad ni lebih kepada platform iOS, anda akan nampak perbezaan. Tidak sangat ketara, tetapi dari segi interface dia ada sedikit berbeza. Dan featuresnya juga lebih pada Mac. Okey. Sebagai contoh, saya buka satu lagi yang Mac, kita akan tengok apa perbezaan pages for iPad dengan Mac. Okey, saya buka satu lagi. Saya ambil yang Mac. Kemudian pages Mac. Okey. Ini adalah pages Mac. Loading. Okey, maksud doktor yang beza biru tu yang macam mana? Lupa pula Biru. Demi. Yang biru tu maksudnya dia coding, kalau bawa iPad dia ada coding konsep dengan Swift Playground apps. Kalau bawa okey. Kalau bawa Mac dia ada Itu Swift code. Itu alright. Okey, saya faham. Saya nampak dah kat mana cikgu nak tanya tu. Itu pada pages. Yes, pada pages. Yes. Saya dengar pages. Oh, okay, sorry. Saya dengar. Itu yang saya bila pages, saya nak buka balik. Okay, sorry about that. Yang itu pada badge. Okey, pada badge ni kita kena tengok kat profile. Okey, apa beza yang kuning dengan yang biru ni? Kan? Yes, betul. Yang ini kan? Yes. Okey, saya akan maklumkan. Okey, kalau anda lihat di sini untuk di sini sebenarnya kita akan dapat 4. Okey, 3 Yang ini satu badges untuk iPad. Okey. Kemudian badges certificate yang kedua melalui Mac. Dan seterusnya dia ada ketiga coding. Okey, saya tunjukkan. Ada kat sini. Okey. Sorry. Saya ada masukkan sebenarnya. Ke saya tak paste kat sini. Okey, kejap Right. Okey, saya faham. Saya faham soalan doktor tu. Okey, apa perbezaan dia kan? Okey, untuk kalau anda perasan di sini, ini untuk coding konsep ni dia berbeza. Okey, dia berbeza. Yang ini di bawah iPad, yang ini di bawah Mac. Okey. Badges yang di bawah Mac. So kalau lihat kepada jika anda semua lihat dalam sini untuk kita earn badges di sini. Di sini dia akan ada 3 perbezaan. Okey. Ini untuk iPad. Baru ni saya nampak ada 3 ke mana yang baru ni ada di yang ini ditunjuk 2 je. Yang ini untuk badges untuk Mac. Kemudian yang ini badges untuk iPad. Dia ada satu lagi yang untuk coding. Mana baru ni nampak. Maksudnya kalau untuk dapat Apple Teacher kena dapatkan 3 ni termasuk coding punya badge. Salah satu. I see, okay. Salah satu. Terima kasih. Okay, sama-sama. Dia salah satu je. So kalau cikgu dah jawab untuk yang iPad punya, sebagai contoh yang ni yang iPad punya badges, 6 badges ni. Okay. So dah boleh dapat Apple Teacher for iPad. Kemudian jawab pula untuk Mac, dia akan dapat lagi untuk yang Mac. Kemudian satu lagi coding. Dia akan dapat lagi untuk coding. So bila dah habis kesemua ni,
barulah dapat yang ultimate punya. Barulah dapat yang last, iaitu ultimate goal. Yang ini. Okay? Okay, got it. Thank you. Okay, sama-sama. Minta maaf doktor, tadi saya terdengar pages. Rupanya pages. Okay, minta maaf lah. It's Okay, okay. Saya yang sebut tak jelas. Terima kasih. Tak apa. Okay, clear? So, itu berkaitan dengan macam mana nak apakah badges yang anda boleh dapat. Jadi, untuk hari ini, fokus pada saya adalah lebih kepada untuk learning skill for iPad. Okay? So, kita tengok dulu satu-satu. Yang iPad, macam saya katakan tadi, dia ada 6 topik, 6 badges untuk anda collect untuk mendapatkan Apple Teacher Certificate untuk iPad. Okay? Yang ini di sini mudah je sebenarnya. Nota dia dah berikan dah kat sini. Sebagai contoh, saya klik iPad Home, maknanya anda dapat lihat ini untuk satu badges punya topik. Okay? Ini badges pertama, dia ada topik tentang home screen, control center. So anda boleh scroll di sini, anda boleh tengok apa dia punya nota dia, boleh baca. Okay? Nota secara digital lah. Yang mana ada video, anda boleh play video. Okay? So untuk iPad punya skill, dia lebih kurang macam productivity. So di sini dia ada control center, dia ada kamera. Okay, yang kedua dia ada kamera, dia ada foto, dia ada Siri, dia ada Safari browser, dia ada multitask, dia ada note, dia ada voice memos, dia ada screenshot, dia ada accessibility. So sebenarnya kalau anda study topik ni je, sebenarnya anda dah boleh control anda punya iPad. Anda boleh tahu apakah capability yang ada pada iPad anda. Okay, ini untuk yang menu utama je lah. Kalau macam Safari, macam mana nak guna Safari, macam mana nak zoom in, zoom out, okay, macam mana nak change, jadikan dia sebagai as a bookmark, favorite, semuanya ada di sini. Okay, semuanya boleh dapat. Jadi nota di sini. Yes, boleh buka satu dan go through satu nota? Boleh. Yang contoh ni lah. Okay, sebagai ini sebagai adalah contohnya di okay, browser, kita ambil satu contoh macam saya tunjukkan tadi. Contohnya kita ambil yang browse the web melalui Safari. Okay. Nota dia di bawah ni, anda boleh klik ke kanan, anda boleh lihat nota yang dia bagikan. Okay. Edit account. Macam mana nak jadikan home center? Nak jadikan sebagai nak masukkan home screen sebagai favorite. Okay. Kat sini dia tunjuk lah. Sebagai contoh, kita nak marking kan, kita nak marking URL ni, nak jadikan macam yang ini. Saya letak terus dekat main page ataupun desktop. So dia ada tunjukkan lah macam mana nak buat, maknanya tekan yang tekan button share di atas ni. Okay, and then nak letak as a bookmark ke, nak letak dekat home screen ke. So dia akan tunjukkan lah cara dia dan anda boleh buat simulasi terus. Okay, contohnya kita tengok nota kedua, macam mana nak download file. Okay, dia memang akan tunjukkan step by step. Soalan juga dia akan ambil daripada sini. Okay, certain soalan dia direct dan certain soalan dia minta anda tunjukkan step. Okay, sebagai contohnya, anda dah study nota-nota yang ada di atas ni. Okay, so saya ambil satu lagi, contohnya macam mana nak screenshot. Nota screenshot sebelum kita pergi kepada soalan. Tak kecil lah pula. Okay, kita tengok satu lagi nota. Capture your own screen. So dia akan tunjuk macam mana cara dia. Okay, tekan home screen. Okay, kepada mereka yang iPad baru, tak ada home screen button kan? So sebenarnya kita boleh menggunakan macam ditunjuk tadi, Apple Pencil, swipe daripada corner bawah ni untuk swipe screen. Okay, dia kena guna Apple Pencil.
Otherwise, macam saya dah guna home button, saya guna shortcut, double tap, as a screenshot. So dia ada banyak kaedah yang anda boleh pelajari. Di sini nota dia ada tunjukkan lah. Lepas kita screenshot, kita boleh edit terus. Kalau kita nak edit, okay. Macam mana nak crop, dia bagi tahulah. Okay. Dan picture kita tu kita terus letak teks dan kita terus designkan dia menjadi image sebagai image nota dan sebagainya. Sangat menarik. Boleh letakkan text box, letak signature, okay, dan boleh letak shape dan sebagainya. Ini sangat menarik lah. Okay, so apabila anda dah baca semua nota-nota di atas ni, anda boleh pergi yang paling hujung sekali, earn your badges, earn your badge. Okay, melalui earn your badge ni di sini dia akan berikan 5 soalan, tak banyak, 5 soalan je. Okay, dia akan bagi kepada 5 soalan dan anda masuk ni, anda scroll ke bawah ni, dia akan ada take the quiz, earn your badges, earn your badge. Okay, so maknanya klik ikon earn your badge dan dia akan terus masuk soalan. Sebagai contoh, soalan yang ni. Your student are develop early literacy skill on iPad which the following student use to select text read loud. Untuk baca secara kuat. Okay. Pilih yang satu. So, apabila anda jawab soalan ni, anda akan submit answer dia. Okay, siapa tahu jawapan ni? Ada siapa nak share? One off video. Saya cuba tengok teks message. Ada tak yang ni? Saya tak nampak apa ni. Dengar pun tak di mana Tak ada. Oh, tak ada. Saya rasa settle dah sebab ni yang lama dah. Tak Okay, ada yang jawab speak selection. Okay, kalau cikgu kata speech selection, sebenarnya kita boleh tengok sama ada jawapan tu betul atau tidak. Maknanya dah selepas pilih jawapan, so kalau cikgu yakin bukan excessive touch ataupun audio description, so cikgu boleh tekan submit. So dia akan bagi tahu lah betul atau salah. Terus dia bagi jawapan. Kalau anda jawab salah, dia akan review kita suruh pergi ke nota yang berkaitan. Dia terus bagi kepada nota yang berkaitan, kita boleh baca balik. Tetapi soalan tu dah lepas lah. Kita kena next question. Dia tak boleh ulang balik soalan yang sama. Okay, dia ada 5 soalan. Okay, so dia bagi tahu the next one. So anda boleh pergi kepada soalan yang kedua. Okay, sebenarnya dia banyak soalan. Dia ada soalan multiple choice macam tadi. Kemudian dia ada soalan ni yang selected. Maknanya kita akan pilih lebih daripada satu jawapan. Okay. So maknanya berkaitan sebagai contoh yang ini. Anda boleh pilih lah berapa. Okay, contohnya college is teaching about the parts of the flower and wants a student to level photo. Which the following do you use to mark up photo. So ni berkaitan dengan mark up foto tadi. Okay. Alright, so what is your answer? Cuba buat yang salah Cikgu L, kita tengok macam mana dia. Okay, suruh buat yang salah. So buat salah, kita ambil je lah yang salah. Okay, bila kita submit answer, kalau yang salah, dia akan tunjukkan macam-macam lah. Try again ataupun not quite. Kemudian dia ada bagi, macam saya bagi tahu tadi, dia terus bagi tahu kat mana sebenarnya kita boleh tengok topik berkaitan soalan tu. So kita boleh study balik. Okay. Kita boleh tengok balik sebenarnya, oh kat sini jawapan dia, oh ini jawapan rupanya. Kita akan tengok balik foto ni kenapa. Okay. So bila dah tu nak ulang balik semula, Allah, macam mana nak masuk balik semula? Mula gagal kan? Tak ada masalah. Pergi balik dekat earn your badge. Dia akan terus pergi kepada soalan yang ketiga. Dia benda ada kat bawah, kena scroll. Okey, nampak tak? Sama ada nak restart quiz ataupun continue.
So bagi anda yang restart quiz, jangan bermimpi akan dapat soalan yang sama mengikut urutan tadilah. Nak begitu siap lah. Jangan bermimpi. Sebab soalan dia random. Dia ada banyak soalan, dia akan random. Okay, so kalau nak continue, just click continue dan boleh tengok soalan yang seterusnya. You capture quick thoughts during staff meeting. Which following apps let you take handwriting notes, sketch idea and scan a printed document. Ni soalan senang ni. Soalan yang sangat senang. Dah soalan dia iPad kan. Anda mesti tahu ini berkaitan dengan maps. Yang ini untuk foto. Yang ini apa nama dia? Notes. Notes. Okay, thank you. Terima kasih Nama yang jawab. Okay, notes. Yang ini adalah yang orange ni? iBook Bukan. Books. iBooks. Ya, iBooks atau books. Okay. So, yang mana satu? Mestilah sebab books tak sampai note tadi kan. Pastilah jawapannya Notes. adalah Yes. notes. Okay. So, kita boleh writing dan sebagainya. So, kita submit jawapan. Sudah kami tahu lah betul ke salah. So, correct. Okay. So, ini adalah salah satu contoh bagaimana anda nak jawab soalan dia. So, dia ada 5 soalan untuk melepasi satu badges. Minima dia kena betul 4 daripada 5 soalan. Sebaik-baiknya dapatkan 5 lah. Kan? Tapi kalau anda dah dapat 4, anda terus dapat badges, anda tak boleh ulang lagi dah. Tak boleh ulang lagi untuk dapatkan 5/5. Dia terus lekat, terus dapat badges tu, dah tak boleh nak jawab soalan dah. Okay? Sebelum ni lah. Okay, sekarang ni yang latest saya tak try lagi. Okay? Right. So ini salah satu topik, dah habis satu topik sekejap je kan sebenarnya. Kan, dah dapat, anda mungkin boleh dapat satu badges dalam masa sekejap saja. Lepas tu, study dah balik untuk topik yang kedua. Topik kedua berkaitan dengan apa pula? Tadi dah ambil untuk ini for iPad. So yang kedua topik dia pages. So anda boleh bacalah balik untuk pages. So memang kena homework sikit lah. Tapi bagi mereka yang dah biasa, sebenarnya tak ada masalah pun. Boleh jawab. Okay. Kalau rasa kurang confident, boleh baca nota dulu dan kemudian jawab. Cik El. Ya, saya. Jelah. Okay. Kalau untuk yang kata ID MOE tu, okay, kita boleh masuk untuk pegawai sama ke? Macam mana? Untuk pegawai? Untuk ID pegawai. Sebab saya dah try masuk, tak dapat. ID pegawai try masuk tak dapat Kalau yang cikgu berada di ni lah, PPD atau JPN, kita guna ID PPD. Yang itu saya kena try untuk sebab saya tak ada juga. saya tak ada ID tu, jadi saya tak try. So saya nanti PM lah, saya PM nanti. nanti PM tepi cuba bagi ID tu, kita cuba registerkan. So kalau tak lepas, nanti kita akan tengoklah macam mana. Kita akan bincang dengan satu lagi, kalau kita guna ID Apple kita, boleh ke kita dapat apa ni advantage yang MOE KPM bagilah untuk Apple ni, yang macam Cik Alice tadi. Okey, sebenarnya saya dah jawab yang awal-awal tadi, dah ada yang tanya, tapi tak apa, saya ulang lagi balik soalan untuk jawapan soalan ni. Baik, kepada mereka yang sebelum ni, macam kami training sebelum ni, kita pun dah buat dah soalan-soalan ni. Okey, tetapi untuk program di bawah D5, di bawah MOE, mereka akan recognize kita sekiranya melalui ID MOEDL. So kalau nak join, nak clarify melalui MOE, so jawablah menggunakan ID MOE. Macam kami pun lepas ni pun akan pula jawab juga sebab saya difahamkan selepas ni akan ada program Apple Leaders dan sebagainya, Apple Leader MOE. Jadi mereka akan recognize bagi mereka yang dapat sijil melalui ID MOEDL. Okay, tapi kalau bukan cikgu KPM, jangan bimbang. Anda menggunakan ID biasa anda, collect badges, sebab ada program direct melalui Apple juga untuk anda. Tak ada masalah. Even sekarang ni pun kita buat webinar pun ramai di kalangan trainer kita di luar sana, pensyarah, cikgu daripada MOE. Mereka sebelum ni tak guna pun ID MOE dia, tetapi ada juga
mengikut kepakaran masing-masing, di-invite juga untuk bagi webinar, untuk buat training dan sebagainya. Okay, jadi jangan bimbang untuk mereka yang di luar sana, mesyuarat di luar sana, ataupun mereka-mereka yang sama ada private school dan sebagainya, tak ada masalah, boleh juga ambil Apple Teacher ni sebab ada lagi program-program lain untuk anda. Macam APLP, APLPS, ADE, itu semua terbuka kepada semua. Okay, yang melalui IDMOE-ADL ni ada hanya melalui program Delima saja. Okay, clear Puan? Puan Nurliza kalau tak silap saya sebab suara tu macam familiar je. Bagi saya tambah sikit Okay. Boleh. Kalau sebelum ni you all register untuk dapat recognition daripada MOE dekat mana? SPL kan? Yep. L? Ya, betul. Baik. Jadi untuk kali ini semua tu nanti mungkin akan apabila melibatkan digital learning dan Apple sendiri berada di dalam Delima, jadi pengesahan dan recognition tu akan datang melalui Delima. That's why kita guna Apple ID yang dikeluarkan oleh Delima sendiri. Apa dia punya tu kat belakang berapa dia? @MOEDL. Ya, @MOEDL. So, jadi bila ada menggunakan @MOEDL, bila kita register, sistem ni sebenarnya dah di bawah KPM dan saya sebenarnya setiap minggu berurusan dengan Dr. Wage dan juga Padu supaya making sure that transformasi penggunaan digital learning ni adalah melalui Delima. Jadi mereka menggalakkan supaya cikgu menggunakan ID ni dan pendaftaran untuk pengesahan bahawa cikgu juga di accept telah pun menjalani dan mencapai Apple Teacher tu melalui Delima itu sendiri. Jadi kalau pakai Apple ID lain, nanti tidak menggunakan MOE punya Apple ID, macam kita nak masuk sekolah kita tak ada tag sekolah tu sendirilah. Jadi kita tak pakai name tag kita. Itu maksud dia. Secara analoginya, name tag cikgu ada tak? Cikgu pakai name tag apa? Jadi kalau cikgu pakai name tag, tak pakai name tag sekolah tersebut, cikgu masuk dah jadi macam tetamu, bukan jadi part of the school. Itu maksud dia. Di sini kita galakkan guru-guru daripada MOE sendiri mohon gunakan MOE-dl.edu.my punya Apple ID. Tapi untuk personal boleh gunalah Apple ID masing-masing, tak ada masalah. Ya, hanya untuk recognition by MOE. Jelas ya? Jadi seperti yang El cakap tadi, jelas, ya. Nanti kalau ada apa-apa isu mengenai tersebut, MOE dah tahu yang cikgu dah ada di sertifikat. Mungkin kemudian hari nak naik pangkat dan sebagainya, dia dah tahu yang cikgu dah ada sertifikat yang menunjukkan pencapaian teknologi cikgu. Jadi sebab itulah MOE nak buat tracking supaya dia tahu di Malaysia ni ada 500,000 teachers, berapa orang dah capai, siapa yang telah orang kata mempunyai skill-skill yang diperlukan untuk digital learning. Ya. Okey. Terima kasih Kak Wan atas penerangan tadi, dan saya cuba ambil juga satu soalan daripada 60138 ni. Dia kata sebab di PPD dan JPN MOEDL ID yang diberikan adalah ID Content Manager CM, betul? Dan ikut jawatan bukan individu. Baik, berkaitan dengan isu yang macam tu, ya, macam saya, kalau anda perasan saya sekarang ni, saya gunakan ID temporary, nampak tak? Ni ID temporary. So kalau ID temporary, selepas ni kalau saya ada ID, saya akan convert. Betul? So isu dia sama juga macam yang kepada mereka yang berada di jabatan. So mungkin kita akan Kak Wan mohon untuk selepas ni kita cuba panjangkan kepada Dr. Wage untuk melihatlah
Dekat mana? Jadi CL. jadi Jelas sikit untuk ID kita orang tu biasa untuk MOE kita masuk pun kita boleh guna peranan guru. Jadi tak ada isu kat situ lah. Cuma untuk long term. Nak akses untuk Apple tu mungkin ada sedikit isu lah situ. Mungkin macam Cik L kata akan panjangkan benda tu kan. Sebab kita boleh guna macam biasalah sebagai guru tu untuk Google Classroom, untuk apa tu lah yang dalam portal. So sebenarnya ini isu yang baru kita jumpa apabila dia melibatkan banyak program melalui Delima. So apabila di peringkat jabatan nampak macam susah sikit tak? Saya nampak dah isu tu sebenarnya. Saya kurang jelas L. Maksudnya apa? Okay. Daripada jabatan dia menggunakan ID yang sama ke? Okey, sebagai contoh kawan macam yang di jabatan dia guna ID MOEDL juga, belakang dia MOEDL juga. Tetapi di depan dia tu mereka menggunakan number CM. Lepas tu dia ada number 100, 101. Okey, jadi ID tu dia bukan kita as owner tau. ID tu bukan as a number as a owner, diregisterkan by IC individu. Macam cikgu-cikgu punya ID, dia ada G. Kalau G depan tu dia cikgu. Okey, saya tunjuk contoh kalau macam G depan ni dia guru, kalau murid dia M. Kalau G guru biasanya dia akan ada nombor selepas tu. Itu memang diregisterkan by their name, by their IC. Tetapi untuk mereka yang berada di jabatan, untuk makluman Kak Wan, sama ada di JPN ataupun di PPD ataupun di SSP, mereka dapat ID yang management, CM tadilah. Jadi CM kalau okay. Jadi content manager. Jadi kalau dia orang transfer ke sekolah ke, dia bertukar ke PPD lain, so dia akan dapat ID yang lain pula. So itu isunya kalau mereka nak join di bawah program Apple Teacher ni. Itu yang soalan yang dinyatakan tadi. Macam pensyarah pula dia menggunakan ID BM yang baru matrikulasi. BM and then dash and then number. Itu yang tadi sebab ada yang tanya dia orang tak boleh masuk. So nanti kita sebab akan try. Saya tak ada ID ni jadi tak boleh nak try. So mereka tak boleh masuk Delima. Tak boleh sign up. Boleh masuk Delima. Boleh masuk Delima. Tetapi dia orang kata tak boleh sign up untuk untuk Apple ID. Sign up untuk Apple? Tak boleh guna ID MOE tu. Kena create our own ID. Dia kata password salah ataupun ID salah. Di Apple site, dia sign up di Apple site ke? Apple Teacher tu. Actually, sorry dia tak register lagi lah L, tak register as Apple ID lagi. Kena register dulu sebagai Apple ID. Macam saya kata tadi. L, I think flow dia nak masuk Apple Teacher ni, first ambil email MOE. Lepas tu create dulu Apple ID, gunakan email MOE. Lepas tu baru boleh masuk ni. Betul. Macam kita create masa kita beli iPad ni. Macam tu lah. Okay. Saya cuba. Okay, thank you semua. Sorry sebenarnya saya Cikgu Wong dari PBD Kuching yang tanya soalan tadi. Sebenarnya boleh create Apple ID dengan CM account itu boleh. Tapi masalahnya macam Cikgu L tadi mention, dia bukan individu tau. Katakan satu hari saya pindahkan. Saya punya certification itu dia tie dengan content management punya account, bukan saya. Itu yang menjadi masalah. Betul. Itu yang tadi saya bagi tahu tadi. Ya. So apabila dia tukar owner, so jadi masalah lah kepada itu. Ya, sebab akaun itu dia adalah atas jawatan. And then bukan semua pegawai akan diberi akaun itu. Ya. Jadi macam mana? Kalau kami guna ID sendiri, macam saya ada ID sendiri dan saya ada certification. Tapi macam mana data kami ini boleh dimasukkan ataupun ditiekan kepada MOE. Maksudnya direcognize lah oleh KPM bahawa kami juga ada certificate. Itu saja.
Okay, clear kat Wan tentang tu So maknanya cikgu kalau menggunakan IDCM boleh sign up juga kan? Boleh. Okay, so untuk CM cikgu kata dah okay. So IDBM saya nak dapatkan respon daripada melalui matrikulasi. Maksudnya bermakna boleh. Kalau berpindah tempat atau jawatan, kalau balik ke sekolah, ID tu akan bertukar. Itu maksudnya ya? Ya. So kalau bertukar sekolah, ID pun akan bertukar. Bukan, ID itu dia akan dikekalkan di office tapi diguna oleh pegawai yang mengambil tempat saya. Oh, Yep. begitu. Kalau cikgu punya tak kawan? Sharing punya. Sharing ID. Atas jawatan. Okay. Saya akan bring this up to Encik Azhan supaya clarify this ya. Okay. Thank you. Sedikit maklumat lah. Awal tahun jugalah, saya rasa dalam bulan 2 kot. KPM ada minta kita punya maklumat setiap pemegang ID tu lah. So saya pun tak pasti dia cakap untuk nak maknanya setiap ID tu nak di pointkan kepada pegawai tersebut lah. Tapi so far tak ada lagi feedback lah selepas daripada tu. Baik. Saya akan bawa perkara ni ke peringkat Dr. Wagih and Azhan sebab mereka ni yang controller ataupun administrator, the main person yang in charge of this. Saya akan bincang dengan mereka dan I'll get back to this issue and saya maklumkan dalam group nanti ya. Ya, madam. And then satu lagi lah kalau boleh sebab bukan semua pegawai diberi ID. So, dia sangat kesian lah setengah rakan kerja saya kan. Sebab contohnya macam PBD saya, kami ada 70 pegawai. Tapi ID yang diberi hanya 20 saja. Dan kami sudah hantar request many times. And then penggunaan memang 100%. Tapi masih tidak ada news. So, ID share lah? No, sekarang ini hanya yang berkaitan dengan delima itu mereka pegang and then itu saja, dan mereka tak dapat juga nak guna untuk kegunaan macam certification sendiri tidak dapat. I see. Okay. Saya faham. Nanti saya akan maklumkan perkara ni pada Cik Azhan. Because benda ni technical, it's quite easy actually. Tapi mungkin dia tak sedar yang pegawai pun also need this. Mungkin dia tak realise lah. Okay, I'll bring this up ya. Saya akan bawa perkara ni. Thank you. Ada banyak soalan tu El? Tak ada. Ada satu soalan je yang IDJN maksudnya apa, yang lain tak ada soalan. Yang dia kata boleh buka tu apa dia maksud dia? Saya dari Matric boleh buka Apple Teacher melalui Delima. Itu dia just buka melalui Delima je, dia bukannya sign up. Okay. TVL. Okey, kita teruskan sementara L belum join ni. Baik, adakah ada limit? Ya Allah, minta maaf kawan. Saya sebenarnya dah masuk, semua saya mute. Saya tak perasan sebab saya tengok pada monitor. Subhanallah. Allah Rabbi. Cakap seorang. Okey. Saya perasan. Itulah. Okey. So, berdasarkan soalan tadi bagi tahu, saya dah ada buat nota video tutorial ada dalam grup Telegram tu, so boleh nonton semula lah. Okay, macam mana nak sign up menggunakan ID Delima MOEDL.
Okey, kemudian ada soalan ditanya, nak tanya badges ambil lepas baca semua apps tu boleh ke? Mula screen hingga maps macam tu ke? Okey. Apabila saya tunjuk sekali lagi dalam ni, apabila anda menjawab soalan-soalan yang ada pada ni, anda boleh baca semua dulu ataupun nak baca satu topik. Dia kena baca satu topik lah, baca satu topik and then jawab satu topik. Contohnya macam tadi saya dah stop pada iPad punya soalan kan. Okey, anda lihat kalau saya nak sambung balik, adakah dia pergi kepada soalan yang keempat ataupun dia reset balik. Okey. Anda lihat di sini macam tadilah. So kalau anda nak baca sebenarnya macam bagi tahu tadi lah, anda boleh continue as lagi anda tidak reset. Okey, kalau saya tadi dah jawab soalan 3, kalau saya continue dia akan pergi kepada jawapan 4, soalan 4. So macam saya kata tadi, soalan dia random. Kadang-kadang mungkin dia keluar soalan map dulu. Kadang-kadang mungkin dia keluar soalan tengah-tengah Siri. Kadang-kadang dia keluar soalan note. So dia tak menentu soalan dia. Jadi macam saya kata, better cikgu baca satu topik dulu. Kalau nak ambil badges untuk iPad, learn for iPad, habiskan dulu study and then baru jawab soalan. Sebab soalan dia tak ikut urutan. Dia tak ikut urutan home screen, lepas tu soalan control center, tidak. Dia akan random. Mana-mana. Okay. So kalau tanya saya, better baca dulu habis satu topik, contohnya iPad. Kalau nak dah habis iPad, nak jawab pages, baca dulu semua topik pages for iPad, dah habis baru jawab untuk soalan tu. Okay. Otherwise, tiba-tiba kalau cikgu baca, contohnya iPad ni cikgu baca 2 topik ke depan, home screen dan control center, tiba-tiba soalan pertama dia keluar Safari. Dah tak boleh nak jawab. Kan? Okay. Alright, tengok soalan lain. Rational. Boleh tak ulang-ulang kali tadi sebab saya ada nampak soalan tu? Boleh jawab ulang-ulang kali. Dia tak ada limit. Okay, kalau selagi tak dapat badges, boleh ulang. Tapi kalau dah jawab 4/5 dah betul tu, dah dapat badges, tak ada ulang lah. Okay, saya cuba lihatkan soalan yang lain. Ada tak? Berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Saya rasa semua tadi dah jawab dah. Berkaitan dengan isu ID. Okay. So, sekali lagi saya maklumkan untuk hari ini kita akan, macam saya katakan tadi, kita akan sharekan kepada cikgu untuk macam mana nak dapatkan earn badges for iPad. So, anda kena lekapkan 6 badges ni. Okay, untuk dapatkan Apple Teacher Certificate yang pertama untuk iPad. Okay, dah habis ni, boleh jawab mana-mana. Tak semestinya nak jawab iPad dulu. Rasa nak jawab, kalau anda ada MacBook, anda nak jawab untuk Mac dulu pun tak ada masalah. Dia mana-mana pun boleh. Dan kalau rasa nak jawab untuk coding dulu pun tak ada masalah. Boleh je. Dia tak ada isu menyatakan bahawa kita kena jawab, dia tak ada isu menyatakan kita kena jawab yang ni dulu, tak ada. Kalau rasa nak jawab untuk GarageBand dulu pun tak ada masalah. GarageBand yang kat bawah kan. Kalau rasa nak jawab iMovie pun tak ada masalah, tak ada isu. Kita boleh ambil je mana-mana badges yang kita nak. Okay. Dah lengkap 6 badges, dia akan keluarlah sertifikat macam yang sertifikat ada tadi tunjuk. So kalau dah habis, dapatlah sertifikat yang macam ni. Okay. Alright. Ada lagi soalan? So anda boleh try lah nanti macam mana nak menjawabnya. So nota semua ada pada Apple Teacher Learning Center di sini. Okay, everything semua ada di situ. So boleh slow-slow lah study. Jangan bimbang, ni boleh open book test. Saya masa peringkat awal-awal tahun lepas dulu, masa baru belajar, saya buka dua-dua. Satu buka daripada laptop, satu buka dekat iPad untuk jawab soalan. Lepas tu open book test. Lepas tu kita test jawab di laptop, and then bila dapat je soalan, dan saya akan buka daripada iPad, saya akan tengok okay, macam mana step dia kalau yang melibatkan simulation. Okay, so itu beberapa kaedah lah yang boleh membantu, memudahkan anda untuk mendapat badges nanti, insyaAllah.
Okey, ada banyak soalan ni nampak ni. Tak dengar apa Okey, terima kasih banyak. Alright. Okay. So, kita harapkan anda semua di luar sana boleh selok-selok untuk collect pages. Okey. Jadi untuk topik yang seterusnya, untuk sesi akan datang pada 12 hari bulan nanti berkaitan dengan earn badges for Mac. Okay. Earn badges for Mac. So sebelum saya terlupa, saya nak maklumkan dah. Serba ringkas tentang apps yang anda akan ambil ni. Okay. Yang pertama ni iPad. Semua ni berkaitan dengan menu yang ada pada iPad. Okay, pada setting control panel dan sebagainya, tu yang pada iPad. Kemudian yang pages ni, macam saya maklumkan tadi. Okay, kat sini senang tengok. Okay, kalau di pages ni, dia akan belajar berkaitan dengan untuk create report dan sebagainya. Ada template, ada teks, fotos. Okay. Kadang-kadang saya suka guna pages ni sebab dia boleh export EPUB tu yang best tu. Dia interaktif. Video masuk dalam tu dia boleh berfungsi. Dia tak macam kalau PDF dia statik je kan. Paling-paling pun yang boleh berfungsi pun dia punya hyperlink. Nampak loading, tak keluar pula. Okay, kemudian dia ada keynote untuk presentation. Okay, macam yang saya buat ni adalah menggunakan Keynote. Alright, ini semua saya buat dengan Keynote. Untuk presentation memang mudah lah, membantu dan menarik. Nak buat animation pun ada, semua ada dalam ni. Boleh buat. Okay, ada limit perlu ke untuk dapatkan badges sesini? Okay, soalan dia, buka di laptop guna iCloud atau menerusi Apple Teacher? Buka di laptop. Tak faham tu. Okey, soalan daripada Amal, dia kata buka di laptop guna iCloud ke? Okey, kalau maksudnya nak sign in pada Apple Teacher ke? Kalau sign in dengan Apple Teacher, Apple Teacher Learning Center ke? Kalau masuk kepada Apple Teacher Learning Center, maknanya bolehlah guna mana-mana, sama ada nak sign in dengan IDMDL ataupun dengan Apple ID anda yang sedia ada, yang pada device, tak ada masalah. As long as kita boleh buka Apple Teacher Learning Center, yang satu tu nak jawab. Nak buka dua-dua ID yang sama pun tak ada masalah. Dia tak clash. Tak ada masalah. Pada ID yang sama, satu nak untuk jawab pada iPhone ataupun pada iPad anda. Kemudian yang pada MacBook ataupun pada laptop anda tu nak buka untuk satu lagi untuk open book test, tak ada masalah. Okay. Ada limit ke perlu untuk dapat badges sebelum sesi kedua? Tak ada. Tak ada limit. Tak ada limit. Tapi kita galakkan dia baru-baru ni lah yang mudah sebab kita pun ada kumpul dalam tu ramai-ramai, ada lebih kurang dalam 400 lebih orang. So kalau ada masalah isu teknikal, tanya dalam tu tengah semangat ni, better jawab je go. Dia kalau dah lama tu dia dah mula sejuk kadang, nantilah dulu, dia akan jadi lemau orang kata orang, akan lambat lah. Okay. Okey, Serini boleh masuk dalam SPL KPM sebagai kredit ke? Okey, Cikgu Joti. Cikgu Joti. Okey, untuk makluman, program webinar untuk kali ini, kita tidak ada masukkan dalam sesi SPL KPM, tetapi sebenarnya once cikgu dapat badges, cikgu dapat sertifikat nanti, cikgu boleh masukkan dalam Kendiri. Okey, tak ada masalah. Masuk dalam pembelajaran Kendiri. Okay, next. Limit sesi ketiga habis insyaAllah cabutan bertuah. Oh, ini daripada Urustia. Okay, betul. Urustia maklumkan bahawa lepas habis sesi ketiga, kita akan maklumkan dalam grup akan ambil satu sesi, satu hari yang sesuai. So, kita akan buat cabutan bertuah kepada mereka yang isi, yang dah dapat badges. Ni untuk, yang mereka yang dah dapat sertifikat. So ada pula yang tanya dah kalau dah dapat sertifikat sebelum ni macam mana? So oleh kerana ni program di bawah ada 5, so sijil yang anda nak upload nanti untuk sebagai clarify tu adalah melalui IDMDL. Okay? Dan jangan bimbang kepada yang bukan di bawah KPM, berpeluang juga kita akan splitkan. So tu peluang yang sangat menarik lah untuk anda.
Okey, soalan yang lain. Sambil dengar dah dapat 1 badges. You see, okay, tahniah Cikgu Azharul. Sambil-sambil dengar-dengar dia cuba jawab dah dapat 1 badges. Okay, tahniah. So boleh continue lagi untuk 5 badges. Okay, Puan Zakia jawab ada di dalam Apple Learning Center je Cikgu. Okay, betul. Jawapan-jawapan semuanya memang ada dalam Apple Teacher Learning Center di situ. Lucky draw dapat data iPad Pro ke? Nanti kita tengok apa urus dia tu kan. Okey, mudah je jawapan untuk earn badges insyaAllah. Okey. Limit hingga sesi ketiga maksudnya bulan ni lah ya. Macam maklumkan, kita akan maklumkan nantilah bila dia punya limit. Tapi selepas habis sesi ketiga tu berkaitan dengan coding. So kita akan bagi cikgu lebih kurang dalam masa seminggu. Bolehlah kot slow-slow seminggu. Selepas sesi ketiga. Okay. So dengan senang cerita lain, dengan senang erti kata lain, maknanya kita buat bulan ni jugalah. Kalau dapat. Malam ni juga nak ambilkan badges. Tapi dia lucky draw lah. Okay. Tapi macam saya bagi tahulah, sebenarnya bukan lucky draw yang kita nak cikgu dapat, tapi lebih kepada knowledge dan skill. Okay. Once bila cikgu dah boleh menggunakan segala tools yang ada, okay, macam ni saya letakkan dalam satu folder senang, okay, yang untuk education ni. Jadi senanglah. Macam saya kata tadi, saya dah buat shortcut kan, nak masuk pada ni dah buat shortcut. So ni untuk yang playground, untuk coding dan sebagainya. Okay. So senang untuk kita buka dan kita manage. Okay. Kali ni dah tak ada soalan klip dah. Untungnya. Dah ada 6 topik je. Nampak macam lagi senang je. Tadi try sesuatu pun okay, boleh dapat juga badges. Okay, insyaAllah. Okay, kita nak skill cikgu boleh optimalkan pada device anda. Sebab apa yang saya nak kongsikan, boleh cikgu jalan, saya nak kongsikan semasa PKP baru ni, ramai cikgu kita yang respon bahawa rupanya iPad boleh buat ni, boleh buat ni, boleh buat ni, boleh buat ni. Banyak benda yang boleh buat, rupanya mereka tak tahu. So di sinilah peranan kita nak kongsikan kepada cikgu knowledge ataupun skill. Sebenarnya apa yang ada pada device yang cikgu guna. Okay, so cikgu boleh optimalkan apa yang apps yang ada pada device cikgu untuk kita gunakan kepada semua warga pendidik. Okay, tambah pula sekarang ni dengan digital learning, pelajar-pelajar kita pun dah semakin advance. So melalui gadget yang anda ada, so kita gunakanlah semaksimum yang mungkin. Okay, jadi tak adalah kita gunakan ni hanya untuk WhatsApp, untuk Telegram, untuk browsing, hanya untuk YouTube. Tidak hanya itu saja, tetapi ada banyak lagi aplikasi yang boleh membantu kita sebagai warga pendidik untuk digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Okay, next soalan, malam ni ada sijil kehadiran ke? Okay, sekali lagi kita maklumkan untuk webinar kita kali ini, kita dah tak buatlah untuk SPL KPM. Sebab dah terlalu banyak dah yang kita buat sebelum ni. Tetapi macam saya maklumkan, okay, macam saya maklumkan, selepas kita habis sesi ni, benda ni berekod. Saya bagi tips pada cikgu. Sesi ni adalah berekod. Jadi selepas sesi ni berekod, sebenarnya cikgu boleh masukkan di bawah pembelajaran kendiri, copy link YouTube URL tu yang kita sharekan nanti, boleh jadikan tu sebagai pembelajaran kendiri. Okay. Right, so untuk sijil kehadiran tak ada. Sijil ni kita nak cikgu dapat sijil Apple Teacher. Itu sebenarnya lebih bernilai. Right. So ada lagi soalan yang lain sebelum kita slow-slow untuk habiskan sesi pada malam ini? Last question, Cikgu Fazilah ada tak? Ataupun warga di luar sana? Okay, sebelum tu boleh tak kalau sebelum kita terlupa nak habis sesi ni, kita cuba onkan webcam untuk kita selfie ramai-ramai, untuk kita screenshot, boleh tak?
Bagi saya dalam masa 1 minit, satu minit ke untuk anda yang lain tu nak make up semua boleh ready make up dulu, touch up dulu, betulkan tudung kan. Saya sebenarnya kagum dengan Dr. Maniza ni. Doktor, sebab dari masa PKP saya rasa semua sesi dia ada. Oh. Sangat-sangat mengagumkan. Alright, pada yang lain, okey, saya cuba screenshot page pertama. Right, saya screenshot dulu page pertama untuk dokumentasi dan kita akan masukkan dalam grup. Saya masukkan terus. Kalau anda nak share pun boleh. Just anda screenshot saja yang mana yang ada muka anda and then share je dalam grup. Assalamualaikum Ustaz Syakir, dia ada di page kedua rupanya. Sihat Ustaz Syakir Alhamdulillah sihat. Right. Okay, next page. Kita ada 100 lebih pada malam ni. Maksimum tadi berapa lebih kurang 140. Lebih kurang lah. Untuk maklumat anda, kita punya Zoom ni kita boleh maksimum sampai 500. Kita boleh maksimumkan sampai 500 sebab kita nak berikan yang terbaik untuk anda semua di luar sana. So kita subscribe sehingga untuk 500 participant yang boleh join. Okay. Alright. Okay, next page. Last page. Biasanya last page ni memang semua jenis muka profil lah. Yang ujung-ujung kebiasaannya muka profil. Okay. Sebab untuk maklumat anda, Zoom ni kalau anda masuk, kalau anda onkan anda punya cam, anda akan berada di main page dan second page. Tu petua dia nak bagi tahu. Okay. Kalau anda berada dalam Zoom atau Webex, kalau anda onkan anda punya webcam ataupun anda bercakap, sebenarnya dia akan terus jump upkan anda punya position. Tu tips dia lah. Jadi apabila kita screenshot atau kita buat laporan, keluarlah muka-muka anda ni. Okay. Evident. As a evident. By the way, terima kasih banyak-banyak dari saya, Cikgu Elindo. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi mengikuti sesi pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada moderator yang bantu pada host pada malam ni, Cikgu Fazila dari Selangor. Okay. Alright, so ada soalan Cikgu last sebelum kita tutup tirai. Kita berjumpa pada sesi kedua pada 12 hari bulan ni, pada pagi. Pagi so, pada yang baru ni bukan malam. Pagi 10 pagi. Malam. Itulah saya ada yang tersalah tengok. Baru nak bagi tahu sebab doktor pun bagi tahu pagi tadi kan, ready kan. Kalau macam pagi-pagi cikgu itulah punya bersemangatkan dah settle semua. Saya terlupa working days kan. InsyaAllah. Terima kasih organizer, terima kasih Cikgu El semua. Looking forward for the next one. InsyaAllah. Right. Okay, hingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Congrats. Bye.